Raf, kenapa tak gol, Raf? Memanglah tak gol, tak nampak. Bola ni tadi kan tak lepas garisan. Tapi saya nampak lepas line. Ya, memanglah awak nampak lepas garisan. Saya pun nampak juga. Tapi ni, jam saya ni dia tak menunjukkan bola ni dia lepas garisan dan dia tunjuk gol. Tak, dia tak gol. Tak gol. Ya. Kenapa? Kenapa tak gol? Dalam bola ni, kalau awak nak tahu, dia ada chip tau. Ada chip? Ha! Dah. Kenapa ada chip dalam ni? Manalah saya tahu macam mana boleh ada chip dalam ni. Kejap. Awak nak tahu kan kenapa dalam bola ni ada chip kan? Jom jumpa abang punya cikgu. Abang pengadil punya cikgu. Nak jumpa? Boleh. Cakap kalau nak jumpa, jom kita cakap. Jom kita jumpa dengan pengadil punya cikgu. Gol! Apa yang gol tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Kelab dan Persatuan. Bersama dengan saya, pakar gol iaitu Akmal Nazri. Dan saya pasti murid-murid pun dah tahu dah kan siapakah guru yang akan bersama dengan saya dan juga anda dalam Kelab dan Persatuan kali ini. Tak lain tak bukan, kita ada Cikgu Hasmiza. Ya, apa khabar Cikgu Miza? Ya, sihat. Alhamdulillah. Cikgu Miza, macam tadi kan berlakunya satu sketsa pendek yang mana ada seorang pemain bola tu dia tidak berpuas hati. Dia kata bola dia tak masuk. Macam mana nak masuk Cikgu? Sebab dalam bola tu pun zaman sekarang dah ada inovasi. Betul. Dah ada teknologi. Betul. Kan? Sebab itu di dalam kali ini di Kelab Robotik kita akan belajar mengenai projek inovasi robotik. Cikgu sebut robotik? Robotik. Dia kena ada robotik Cikgu lagi sekali. Robotik. Ya, Alhamdulillah. Ya. Jadi Cikgu, apa sebenarnya yang dimasukkan projek inovasi robotik? Okey. Inovasi ni, kalau kamu nak tahu maksud dia, Inovasi ni maksudnya, sekejap saya buka kamus sekejap. dia satu pembaruan lah. Benda yang baru yang daripada tiada dia jadi ada, ataupun benda yang dah sedia ada kita tambah baik. Penambahbaikan. Penambahbaikan yang sedia ada. Macam contoh Akmal bagi tadi bola tu, tu penambahbaikan lah tu. Itu salah satu lah. Salah satu contoh penambahbaikan lah tu. Betul tu. Dan bukan sebenarnya Cikgu Miza dan saya je yang ada di studio. Kita juga bersama dengan dua orang pemain bola yang telah pun bersara awal. Kerana saya tak tahu kerana apa. Hafiz dan juga Zaim. Apa khabar Hafiz, Zaim, sihat? Sihat. Oi, sama-sama cakap. Choir ke adik-adik? Okey, Cikgu Miza, kalau kita tengok dekat sini kan, kita nak belajar mengenai Arduino, Uno, M-Block, Almuschas. Ini bahasa apa ni Cikgu? Bahasa Perancis ke? M-Block 5 dan tutorial pembas. Dalam kurungan bunyi. Apa maksudnya sebenarnya ni Cikgu Miza? Okey. Arduino Uno tu papan pengaturcaraan. Aku dah lupa tu. Motherboard. Ini dia. Okey. Inilah Papan dia. pengaturcaraan. Motherboard. Okey, kita panggil Arduino Uno lah. Okey. Tapi untuk kali ni tak cukup sekadar satu papan dia. Ada satu lagi papan sambungan. Ini kita bagi papan input atau output lah. Jadi bila kita nak buat coding nanti, kita akan sambungkan kedua ni. Kita sambungkan. Dia tak boleh guna satu je. Sebab nanti tak boleh nak masuk coding tu. Ini papan sambungan dia lah, input ataupun output. Maksudnya coding untuk masuk tu. Jadi kita kena sambung dua. Okey. Saya tunjuk dia ni dululah. Oh, macam tu je cantumkan? Ya, cantumkan je pada pin-pin yang dah ada ni. Tapi kena hati-hati sikit lah, dia agak tajam. Okey. Jadi kita bagi pin-pin dia lah yang tajam ni. Kita masukkan je. Baik-baik Cikgu. Dia cuma nak masukkan pin tu, pastikan dia rapat lah. Sebab bila sambungan tu tak rapat, Nanti masuk angin dia tak boleh nak detect lah arus tu kan. Tak boleh nak masuk dalam coding tu. Baik Cikgu. Okey. Tapi yang kata apa pembas tu apa Pembas sebenarnya? itu buzzer. Buzzer? Ya, buzzer. Okey. Keluarkan bunyi. Maksudnya untuk kali ni saya tunjukkan dulu tentang papan ni sebab yang ni kita akan guna untuk coding. Sebab dia agak lain sikit dengan yang sebelum ni. Kita masih guna lagi software yang sama, perisian yang sama, M-Block 5 tu. Tapi dalam tu macam sebelum ni kita guna untuk robot M-Bot. Kali ni kita menggunakan perisian M-Block dan menggunakan Arduino Uno. Jadi ada beberapa langkah yang lain sedikit lah. Maksudnya dalam perisian tu kita kena
add device yang baru lah. Cari je Arduino Uno tapi pastikan kena ada internet lah. Sambung internet, kalau tak boleh nak upload. Okey. Sebut pasal device baru tu kan, Cikgu Miza kan. Saya tengok dekat atas meja ni ada tudung saji dan juga robot. Saya tak tahu itu robot apa sebenarnya, Cikgu. Adakah ini merupakan salah satu inovasi robot? Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh terangkan juga? Ini antara contoh projek yang murid di sekolah saya buat lah. Oh, okey. Ini kita panggil robot kotak derma. Okey, jadi dia minta derma Agak-agak lah. apa aku main rasa kalau robot kotak derma ni? Macam saya kan, Cikgu kan. Saya tidak pernah tinggal solat Jumaat. Jadi saya kalau solat Jumaat tu saya selalu datang awal. Sebab apa? Kutip derma tu. Yang inilah. Ini salah satu inovasi lah. Maksudnya konsep dia samalah. Biasakan kotak derma kat masjid kan kita tolak kan. Pas kan. Ini kita ulur je tangan macam biasa ultrasonic. Dia gerak lah ada halangan yang dia nampak tu. Maksudnya kita panggil lah dia datang. Mem sini yang ulur tangan. Nanti dia datang. Oh, patutlah banyak. Patutlah robot ni kalau saya tengok kan duit dia tak banyak sebab orang tak tahan pun. Dia tengok je robot tu. Sebenarnya ni idea pelajar, idea murid, maaf. Tapi dia sebenarnya perlu lagi pembaharuan lah. Maksudnya daripada segi cerita keselamatan macam mana. Idea tu bagus dah. Tapi masih perlu penambahbaikan. Betul tu. Baik, kalau yang tudung saji tu. Tudung saji ni aku marah siapa? Oh, ini saya tak boleh nak memberikan jawapan yang tepat sebab kita tahu kalau tudung saji ni merupakan salah satu fungsinya. Kita tahulah, semua tahu apa fungsi dia kan. Untuk tutup makanan. Tapi ini apa? Dia buka sendiri. Dia hebat sikit lah. Kalau perasan dia ada kipas. Kipas? Ada kipas. Dia sejukkan makanan? Ini sebabkan guna apa kata murid ni berfikir untuk situasi ataupun masalah di asrama. Mereka selalu dapat makanan tu tengah panas-panas. Jadi nak makan panas-panas kan sakit mulut. Jadi bolehlah guna tudung saji ni. Bila makanan tu terlalu panas, kipas ni berpusing. Bagi sejuk. Bila dah sampai suhu yang sesuai akan paparkan suhu pada sini. Ya. Weh, Cikgu, yang ni boleh jual, boleh dapat kat luar tak, Cikgu? Ini kalau kita jual ni kan, banyak sebenarnya bukan saya murid-murid. Ibu-ibu suri rumah kan, mesti dia nak juga tudung saji ni kan. Jadi inilah dia antara salah satu hebatnya mengenai inovasi robot, Cikgu. Okey, baik. Kalau sekarang ni kalau kita nak tengok aktivitinya adalah membuat pengaturcaraan pembas. Carta alihnya ada di sebelah Cikgu. Boleh cuba terangkan? Ya, betul. Saya rasa pembas ni kita tahu dia keluarkan bunyi. Okey, buzzer. Lepas tu kita nak bagi pembas ni bunyi selama-lamanya ke ataupun nak bagi dia bunyi kejap berhenti, bunyi kejap berhenti. Kalau selama-lamanya bising lah bunyi. Selama-lamanya bunyi dia selalu macam mana, Cikgu? Macam tu bunyi dia Kalau yang macam kejap-kejap tu macam mana bunyi dia pula, Cikgu? Itu kalau bunyi pembas je, Cikgu. Pembas rosak. Dan selepas tu kalau salah dia akan tamat lah kan. Akan tamat. Tapi untuk Arduino Uno ni buzzer ni kita tak panggil dia bunyi on buzzer. Kita tak guna istilah buzzer. Kita guna istilah PWM. PWM iaitu pulse with modulation. Pulse with modulation. Dia ada nilai. PWM ni ada nilai dia. Maksudnya semakin tinggi nilai, dia macam kita putarkan kelajuan semakin kuat. Ataupun kalau kita kurang nilai dia semakin perlahan. Dia macam kita boleh tentukan dia punya kekuatan bunyi. Ataupun PWM ni boleh juga guna untuk cahaya. Lagi tinggi nilai dia, lagi terang. Bila lagi kurang, lagi dia malap-malap macam itulah. Lagu tu ke? Lagu tu. Okey. Baik, Cikgu. Kalau kita nak tengok apa yang murid hasilkan menggunakan PWP iaitu PWM, Pulse with Modulation ni. Inilah. Inilah. Okey. Mari kita tengok murid buat selama-lamanya ke atau bunyi berhenti. Berhenti. Baik, Hafiz atau Zaim mungkin boleh ceritakan dekat kawan-kawan dekat rumah tu kan ataupun yang sedang menyaksikan ni, apa yang anda dah lakukan dekat panggil motherboard itu? Motherboard. Mungkin boleh ceritakan? Silakan. Okey. Jadi untuk yang kita punya pengatur caraan yang pertama, kita akan buat macam cikgu kata, kita buat dia bunyi selama-lamanya. Jadi nanti kita pasang pembas ni dekat motherboard. Pasang pada port 5. Lepas tu nanti kita masukkan pengatur caraan dalam komputer ke dalam motherboard dan pembas tu akan berbunyi. Hasil dia lah. Okey, yang ini anda berdua dah masukkan dah pengatur caraan tu dah buat dah? Dah buat. Dah. So ini dah boleh tunjukkan dah?
Okey, silakan. Okey, cikgu. Cikgu, untuk projek ni lah kan, dalam skala 1 sampai 5 kan, berapakah tahap kesukarannya, Cikgu Izzah? Adakah ianya memang mudah je sebenarnya? 4 susah Kesukaran, ke? 4 susah. 4 susah? Dia sebenarnya lebih susah kepada untuk kita masukkan pin dia. Saya lupa nak tunjukkan tentang masuk pin dia tu. Okey. Untuk coding dia tidak sesusah mana. Okey, kita akan lihat kejap lagi yang masukkan pin ke sekarang. Okey, boleh tunjuk? 1, 2, 3. Ni selama-lamanya ke sebenarnya ni berhenti sekejap ni. Oh, ini kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Oh, macam biskut tu. Yes. Okey. Kalau selama-lamanya macam mana? Itu selama-lamanya. Cikgu, itu bunyi apa tu selalunya kita Bunyi dengar? alam. Ha? Alam. Bunyi alam. Tandanya kita pun dah habis dah rancangan kita balik ni. dah ni. Dah boleh ucap terima kasih dah kot. Boleh. Okey cikgu. Sebelum kita nak berhenti rehat cikgu kan. Tadi cikgu kata yang lebih wire pin ni agak dia. sukar. Sebenarnya saya dah masukkan. Ya. Dia murid ni sebelum nak masukkan kena tahu sebab setiap pin ni membawa masuk input yang berbeza lah. Dia tak boleh suka mati dekat masuk-masuk kat mana Mungkin pin. cikgu boleh tunjukkan dekat Saya tunjuk murid-murid. sikit, Perhatikan betul-betul apa yang dimasukkan oleh pin tu. Ni yang saya dah cabut. yang Ni saya tu. masukkan. Okey, nampak cikgu masukkan. Okey. Tengok pin tu, jangan tengok inai di jari cikgu tu. Okey, tengok. Ini kita panggil wire pelompat. So wire pelompat ni dia ada ruang boleh masukkan dengan pin. Okey. Maksudnya cikgu dekat sini, kalau murid itu tersalah masuk wire dekat tempat yang sepatutnya, dia tak akan berbunyi, betul? Tak akan berbunyi, betul. Saya boleh bila kita nak cari kenapa tak berbunyi, salah satunya pada situlah. Wire yang dimasukkan tu betul tak pada pin ni. Tak Okey. semestinya salah tu pada coding. Baik. Cikgu, selalunya kalau kita waktu rehat, Ya. akan ada bunyi Akan loceng bunyi kan? loceng, Mana bunyi loceng tu? Mana bunyi loceng tu? Cabut dah cepat, tunjuk cepat. Mana bunyi loceng tu cikgu? Cocing rehat Mana bunyi bahasa? bunyilah. Panjang umurnya cikgu. Okey, kita pergi rehat dulu kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Kelab Robotik. Ya. Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan. Inilah dia Kelab Robotik. Ya, Robotik. iya. Cikgu. Saya kan sebut saya pasal kelab robotik ni, saya nak tahu juga apa lagi inovasi yang telah dilakukan di dalam dunia robotik ni. Macam cikgu dah terangkan, kita ada tudung saji kipas. Kita ada robot penerima duit solat hari Jumaat tu kan. Yang ini memang terbaik murid-murid. Dan sekarang ni kita nak tahu mengenai lampu merah, kuning, hijau. Jadi apa maksud kita nak tahu lampu kuning, merah, hijau ataupun lampu traffic light cikgu? Lampu traffic light. Dalam bahasa Melayu lampu apa tu? Lampu isyarat. Lampu isyarat. Itu saya nak maksud kan? Okey, kita punya sensor ni pun memang dah macam lampu isyarat kan? Betul. Tak, Akmal? Jadi memang indikator pada sensor ni sendiri kita panggil LED lah. Nyala LED. Cuma dia punya lampu tu macam isyarat lah. Warna dia macam warna lampu isyarat. Lampu nu. Lampu Ganu nu. ke? Ganu. Ni, abang tanya ni. Guana lampu LED ni dia boleh terhasilnya, cikgu? Dia untuk kita buat coding ni lah. Macam biasa, wire ni memang kena sambung pada papai input atau output ni. Pada pin dia. Baik. Maksudnya dekat sini Dia ada 4 pin lah di sini. Pin GND, R, Y dengan G. Okey, kalau cikgu dapat tunjukkan dekat murid-murid Betul. yang dimasukkan ada huruf apa tadi cikgu? Ada huruf GND, GND, R, R. merah, red, Aha. Y, yellow, Hmm. green, G. Apa fungsi dia cikgu? Okey, kalau GND tu untuk bekalkan kuasa lah. Okey. Kalau untuk R tu nyalaan lampu merah, Red, red. Aha. Kalau Y nyalaan lampu kuning, yellow. yellow. Ha. Satu lagi G, nyalaan lampu hijau. Sebab kita ada Okey. pin ke ujung ni, saya cabut satu. Aha. Dia ada, Okey. kalau boleh perasan dia ada, dia ada pin dia. Maksudnya kecil untuk je. bekalkan kuasa dia tu, dia memang kecil tapi ni ada orang kata arus elektrik boleh lalu lah. Bila kita cocok pada kabel yang ada arus elektrik atau bateri ke, memang boleh lalu arus tu sebab dia guna pin ni.
Jadi cikgu sebenarnya nak buat projek kali ni adakah dia susah cikgu? Sebab saya tengok kalau kita cantumkan di tempat yang betul ataupun di tempat yang Ya, sepatutnya betul. dia akan menyala lah lampu Ya. LED tersebut kan? Betul. Dia boleh kita sambung pada tempat ataupun pada pin yang betul, tak sesusah mana pun. Cuma untuk kali ni macam tadi buzzer kita guna PWM. Betul. Tak? Okey, yang ini untuk nak hidupkan atau nak matikan lampu tu kita guna istilah digital lah, high ataupun low. High ataupun low. Okey, kalau high tu maksudnya lampu menyala. Kalau low lampu padam. Tapi cikgu kalau saya tengok juga dekat motherboard tu motherboard tu ada sensor tu cikgu. Apa fungsi sensor tu? Mana yang ini? Ini belum lagi. Oh dia simpan lah dia punya Simpan dulu, surprise dia. sayang dulu. Baik cikgu, kalau saya tengok dekat carta alih ada carta 4 alih. Ya, betul. langkah-langkahnya. Antaranya apa cikgu? Okey, ini yang paling mudah lah ni. Macam biasalah mula, lepas tu kita nak tengok dulu. LED merah ni menyala selama-lamanya. Maksudnya dia menyala je, dia on saja. Lepas tu tamat. Dia kalau nak buat macam lampu ni dia kelip-kelip kejap ada, kejap Boleh. tak ada. Pun boleh juga. Boleh, tapi kita ambil yang mudah dulu. Kita bagi dia menyala je dulu. Baik. Cikgu, saya nak tahu juga apa sebenarnya tujuan kita nak buat inovasi yang nyalaan LED ni? Kita Izzah. ada sesetengah projek tu yang memerlukan indikator lampu. Contohnya macam lampu merah tu nak menunjukkan sesuatu barang tu dah boleh ambil ke atau menunjukkan lambang bahaya ke. Okey. Ataupun lampu hijau tu dah selamat ke. Dia macam lampu isyarat lah. Sebenarnya indikator ni kita boleh juga buat orang kata coding yang seperti lampu isyarat sebenar. Sebab tu dia punya warna pun macam lampu isyarat. Lampu Baik. isyarat sebenar kan bila merah boleh berjalan kan. Dan juga kalau tidak silap saya, Ya. dia ada sensor kan? Dia ada Dekat sensor. lampu isyarat tu. Maksudnya kalau kita berhenti betul-betul di satu garisan tu dia menunjukkan okey kereta ada, kejap lagi kita akan tukarkan daripada lampu merah ke lampu hijau. Betul kan? Betul. Dia ada juga kiraan masa sebenarnya. Betul, ada kiraan masa juga. Betul. Wih, seronoklah cikgu Dia sebenarnya memang coding dia walaupun dia nampak je kecil kan, kemalan. Tapi dia coding ni seperti lampu isyarat sebenar. Murid-murid ni dah boleh gambaran macam ni sebenarnya lampu isyarat dia punya coding. Inilah dia. Walaupun dia nampak je mudah, Nampak tapi sebenarnya kalau kita tidak lakukan langkah-langkah yang telah diajar oleh guru-guru anda ataupun cikgu-cikgu anda, dia akan jadi susah jugalah kan? Boleh jadi nanti kita terbalik dah dia punya lampu. Kan kalau tak tahu ada orang dia buatlah kuning dulu ke yang lama kan, kalau kita perasan kat lampu isyarat yang lama merah kan, yang sekejap kuning, Betul. yang hijau pun lamalah bergantunglah pada Betul, kan. Kalau murid tu tak faham, lagi dia buat kuning tu yang lama, merah tu sekejap, Okey. ataupun hijau tu sekejap je, merah tu lama je. Cikgu kalau bawa kereta suka berhenti kat merah ke hijau ke kat kuning cikgu? Apa? Kuning. Kuning. Oh, cikgu Kuning. suka Laju. Okey. Baik, Cikgu Miza, kalau kita tengok kan, Hafiz dan juga Zaim, mereka pun telah melakukan penyalahgunaan pula. Guna lampu isyarat. Bukan cikgu. Maksud saya ni coding tu. Coding. Pengaturcaraan. Ya, betul. Kan betul dah masukkan kan segala pengaturcaraan tersebut. Okey, boleh tunjukkan dekat murid-murid yang sedang menonton Kelab dan Persatuan ini bagaimanakah hasilnya selepas kita dah masukkan segala data-data di dalam kita punya komputer riba ni. Okey. Oh, belum cakap 1 2 3 dia dah tunjuk dah. Awak ni pun. Okey. Yang ini sebenarnya dia apa? Dia ada butang switch tekan ke? Tak ada. Oh, tak ada. Ini sebenarnya kita boleh juga buat butang untuk switch tekan. Boleh juga. Boleh. Tapi saya tak buat sebab tu yang bila dia masukkan je kabel yang ada power kan, ada kuasa, dia terus menyala. Okey, mungkin Hafiz boleh tunjuk yang masukkan kabel tu yang dekat belah mana tu? Tunjuk yang situ. Yang itu. Dia cabut nampak dulu. tak? Okey, Hafiz boleh cabut dulu. Okey, Okey, boleh cabut. Okey, mungkin Zaim boleh bantu. Okey, perhatikan lampu merah. Okey, sekiranya kalau Hafiz masukkan ke motherboard tu dia akan menyala. 1 2 3. Masukkan. Kalau nak tukar warna kuning. Boleh. Macam mana nak tukar warna kuning? Tukar dulu coding. Oh, kena tukar coding dulu. Kena tukar coding dulu. Okey, cabut balik. Tunjuk pula warna yang seterusnya. Kita dah tahu dah warna merah. Warna merah lah macam mana kan?
Cikgu, kalau dia nak tukar, contoh kita masukkan Ya. dekat motherboard tu, Ya. merah, terus dia bertukar warna kuning, dia terus bertukar kepada warna hijau tanpa nak kena tukar-tukar lagi dekat dia punya data-data tu. Boleh? Boleh dia, tapi kena ubah coding lah. Macam tadi kan yang murid ni dah tunjuk untuk merah saja. Dia boleh buat macam saya bagi tahu tadi lah. Boleh buat coding untuk lampu isyarat. Nanti kita tengok murid-murid ini buat. Okey. Ini kita bagi untuk warna kuning dulu kan. Sambil-sambil diorang tengah Sambil. buat ni cikgu kan. Saya tengok kalau orang yang baru belajar untuk yang inovasi robotik projek kali ini pun sebenarnya dia tak adalah sesukar mana, betul? Betul. Dia biasanya inovasi, kenapa saya guna ini? Sebab ini kita kata macam yang asas punya. Sebab inovasi ni kan kadang-kadang murid ni dia nak buat sendiri kan. Jadi kita hanya ajar untuk buat coding dan guna dia punya apa kata motherboard je lah. Sebab tu kita tak ada robot-robot apa benda semua. Ya. Kita hanya ajar benda yang diperlukan. Jadi murid ni dia boleh buat sendiri, nak reka macam mana produk paling tu. asas lah Dia nak kan. buat kotak ke, nak pasang-pasang ke macam mana, terpulang. Jadi Okey. dia punya orang kata otak tu ada. Oh yelah, dia punya betul. Kan? Ya. Otak untuk gerakkan tu kena ada lah. Kalau tak ada otak macam nak bergerak. Maksud saya yang robotik ni lah. Okey, ini kita akan lihat warna apa pula Zaim dan Hafiz. Warna kuning Okey, kita tengok. 1, 2, 3. Tu nampak? Dia dah tukar dah warna kuning. Tadi warna merah. Bila murid ni tukar warna kuning, dia kena tukar pada pin lah, pin nombor. Pin ni memang kita dah masukkan terus. Maksudnya di dalam coding tu dia kena tukar nombor lain. Okey, cabut balik yang warna kabel biru tu. Okey, dia hilang kan? Sekarang- Okey, masuk balik. Itu dia. Okey, sekarang apa cikgu? Kita boleh tengok murid ni minta buat untuk lampu isyarat lah. Lampu isyarat. Dia sebab macam ni. Sambil-sambil mereka buat tu lah. Okey. Okey, untuk wire dia ada 4. Untuk LED ni ada 4 pin. Okey, setiap pin ni akan cocok pada pin yang masing-masing lah. Okey. Dia dekat, saya bagi tahu dulu lah. Untuk warna merah, dia pin S13. Okey. Kalau Akmal boleh nampak, sebenarnya dekat motherboard ni, dekat papan input atau output ni, ada bacaan nombor dia. Okey. Jadi, murid ni boleh tengok pada nombor tu lah untuk panduan. Supaya Okey. tak salah lah. Baik, murid-murid nampak tak? Tak nampak? Dia halus sangat. Cikgu pergi kat kamera betul-betul tunjuk betul daripada depan tu cikgu. Okey, nampak tak? Walaupun dia agak kecil, Agak kecil tapi kalau dia belah sini kan? di bawah situ. pin-pin tu memang akan ada nombor. Ya, nombor berapa sepatutnya tadi? Cikgu Okey, mengatakan. untuk GND dulu saya sebut GND Okey. untuk kuasa dia, dia sebaris dengan nombor 13. Okey, untuk warna merah S13, Okey. untuk warna kuning S12 dan untuk warna hijau S11. Ya. Okey, dah siap dah ke lampu isyarat kita? Okey. Kita buktikan, bukan kita buktikan, kita tunjukkan kepada anda macam mana hasilnya. Okey. Alright, perhatikan betul-betul. Sebaik saja Hafiz dan Zaim masukkan kabel berwarna biru ni ke dalam motherboard. Terhasil lah punya projek kan? Kira dulu, Lampu kira isyarat. dulu. Okey. Tengok betul-betul. 1, 2, 3. Jauh. Okey. Bertukar. Bertukar. Itu kuning, merah. Lama sikit. Laju betul kuning ke merah tu ini Hijau kalau tu lama. Ini kalau secara yang betul-betul realitinya ramai orang marah kat jalan tu. Biasanya ubah pada masa dia lah, 5 saat ke. Oh, dia boleh. Boleh. Ni biasa lama, maksudnya hijau nak ke kuning tu kenapa lama? Mesti hijau tu 5 saat, kuning tu 1 saat, Okey. merah tu 5 saat. Cikgu, dia berapa saat kita boleh tetapkan dekat dalam kita punya pengaturcaraan dia, cikgu? 255 255, 225 nilai saat. maksimum dia. 200 berminit-minit lah. Berminit-minit. Berminit-minit Tak pasti lah. nilai. Kalau nak tahu, masuklah kelas robotik, Nilai betul cikgu? maksimum dia. Ya. Okey, baik. Kalau kita tengok dekat sana, lampu pun dah merah. Lampu merah tandanya apa, cikgu? Rehat. Rehat. Kita nak berhenti rehat kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, pasti kita akan kembali dalam kelab dan... Persatuan. Yes, cantik cikgu.
Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri, dan seperti biasa guru yang tidak asing lagi. Sebut je robotik, dialah. Sebut je robotik, dialah. Dia tu siapa? Cikgu Hasmiza. Cikgu, saya kan baru-baru ni adalah menyertai kelab robotik dekat satu sekolah. Mana saya tak ingat, Sekolah Menengah Kebangsaan Air Dalam. Kan? Dia ada banyak bercakap cikgu tu ultrasonik. Saya sampai hari ni ultrasonik tu sebenarnya apa dia, Cikgu Miza? Okey, Akmal. Ultrasonik ni yang macam ni lah, mata tu lah. Senang nak ingat. Oh. Dia mata. Tapi dia menggunakan konsep ultrasound lah. Ultrasound. Nak baca bacaan tu guna konsep ultrasound. Pancaran gelombang bunyi. So maksudnya penderia ultrasonik merupakan sensor bagi ultrasound lah. Ultrasound. Dia guna ultrasound. Faham lah kan. Okey, apa yang murid-murid kena tahu cikgu mengenai penderia ultrasonik ni? Okey, ultrasonik ni biasa kegunaan dia untuk didetek apa yang ada di hadapan. Maksudnya kita boleh lihatlah nilai dia. Lagi dekat halangan dengan dia, lagi sikitlah bacaan tu. Lagi jauh halangan sesuatu dengan ultrasonik tu, lagi tinggilah nilai bacaannya. Biasanya ultrasonik itu untuk guna ataupun untuk kesan apa yang halangan yang berada di hadapannya. Macam robot sebelah cikgu ni. Ya, betul. Ni kotak derma ni kan. Robot KD dia panggil. Robot KD. Kotak derma. Kotak derma. Oh, jadi dia menggunakan penderia ultrasonik. Ya, betul. Penderia ultrasonik. Maksudnya bila ada nampak halangan ataupun tangan kan, dia akan panggil dia akan datanglah. Bergerak kepada tangan tu, tapi bergantung juga pada murid. Ada juga murid yang nak buat bila ada nampak halangan tu dia elak. Tapi tengok pada konsep projek tu lah. Macam projek ni memang dia nak ada benda kat depan ataupun ada halangan dia pergi kan. Sama juga macam konsep robot semualah. Tapi kalau kita nak buat bergantung pada projek. Kalau projek memang dia nak elak, dia nak bila ada halangan tu dia nak elak, macam kereta contohnya. Dia nak lalu, bila ada halangan dia elak. So dia kena buatlah bila ada halangan tu dia tak pergilah. Cikgu, selain daripada robot KD ni kan, dekat mana lagi kita boleh lihat adanya sensor ataupun penderia ultrasonik ni, Cikgu Miza? Kalau dekat secara kereta, ni lah. saya selalu bagi kereta lah, saya tukarlah contoh lain. Kalau Akmal perasan lah dekat Pasar Raya, dia ada mall-mall yang moden sikit lah. Dekat tong sampah dalam bilik air tu, Akmal perasan tak? Ada apa cikgu? Dekat tong sampah tu yang bila kita hulur je tangan kita tu, terus buka. Perasan tak? Dia kan ada lampu dia menyala, kelip-kelip tu kan? Itu salah satu lah. Satu lagi pada pilih air dekat sinki. Ada juga yang guna konsep bila kita hulur tangan tu, air pun keluar. Lagi cikgu. Seronok pula saya dengar cerita cikgu ni. Jadi itulah dia. Jadi murid dah tahu dah kan. Kadang-kadang pasti setiap kali kalau masuk tandas ke, macam mana tandas ni boleh terbuka? Ada juga tandas boleh terbuka sendiri. Ada punya yang tu kan. Apa panggilnya tu lah? Mangkuk tandas. Kan dia boleh terbuka sendiri. Ada yang sensor sekarang kan dekat air yang keluar sendiri tu. Kita hulur tangan, air keluar. Hulur tangan, air keluar. Sebab inilah dia ultrasonik ni. Wah, okey. Cikgu, sekarang ni kita tengok macam mana nak menghasilkan ataupun macam mana kita nak gunakan ultrasonik ni di dalam kita punya inovasi robot dalam carta alin. Boleh cikgu? Okey. Dia mudah saja. Mula lepas tu papan nilai, kita nak lihat nilai dia selama-lamanya lah. Selama-lamanya maksudnya sebab kita nak tahu jarak halangan di hadapan tu. Sebab kita boleh tengok pada perisian M-Block tu nanti, kita guna extension upload broadcast. Dekat situ nanti kita boleh guna pada Sprite Panda tu. Sprite Panda. Nanti bila kita letak je tangan pada mata ultrasonik tu, Panda tu akan keluarkan nilai. Jadi boleh Hafiz dengan Zaim boleh terangkan pasal pin ni. Silakan. Nak masukkan dekat mana? Okey. Jadi yang pertama kita tengok dekat ultrasonic sensor ni dia ada empat tempat untuk dia masuk. First kali dia tulis GND. Jadi wayar GND ni kita sambung dengan tempat dekat sensor shield ni yang dia tulis G. Satu G ni dia sebaris dengan nombor 6. Seterusnya. Ini kalau murid robotik tahulah kan segala terma-terma tu kan. Dia boleh sebenarnya Akmal boleh perasan pada dia punya sensor ni. Dia ada dah tulis kat sini sensor dia tulis GND, Eco. Boleh saya tengok cikgu? Boleh. Oh, Boleh sabut tu Akmal boleh sabut je. Aduhlah cikgu. Dia
Memang sangat halus. Sangat halus. Tapi Kena pegang dengan mata, kena pegang sendiri tu Ya. baru boleh nampak. jangan risau, ini guru yang akan membimbing Ya, juga kan betul. bagaimana. Okey, cikgu, ini dah kita cantumkan di tempat yang betul. Okey, Ya, nampak betul. tak murid? Kalau anda dapat lihat sekarang ni kan, wire yang ini yang ada di tangan saya ini kita akan cantumkan di belakang ni. Nampak tak? Kat belakang ni, tak nampak? Sekejap. Yang tu. Tu nampak? Dia akan cantumkan dekat B, G, and D, Echo, apa lagi tu? Trigger dan juga Lupa dia. yang tu. Okey, Julie dah maksud saya cikgu. Jadi bila kita dah masukkan, barulah ultrasonik itu berfungsi betul. Ya, dia kena masukkan pada pin yang betul. Macam sekarang, saya tak boleh nak terangkan. Okey, Akmal contohnya masukkan wire warna kuning pada pin sekian-sekian. Tak boleh Tak kan? boleh sebab wire ni memang bila kita dapat tu warna dia berbeza-beza. Dia tak semestinya warna ni akan guna 4 dia warna ungu, warna biru, warna hijau. Dia boleh jadi warna dia warna wire tu boleh jadi warna hijau. Selain daripada wire wire tu lah. tersebut, ya. Sebab tu saya tak boleh tentukan. Okey, Akmal kalau nak masuk dekat pin ni guna wire pelompat ni, kita panggil wire pelompat. Wire pelompat warna hijau, tak boleh. Saya kena juga sebut nombor pin dia. Sebab wire tu boleh berubah-ubah. Tengok pada murid tu ambil wire yang mana lah. Biasanya kalau nak senang, bila saya ajar tu saya akan cakap lah, okey murid ambil wire yang sama dengan cikgu. Senang. Supaya senang. Oh, betul. Kalau tak, kita pun pening. Kalau murid tu ambil wire selain daripada warna yang saya guna, dia kena ingat pula, kalau saya guna warna kuning, dia guna warna apa. Sebab pin tu kita tak nak bagi berubah. Dia sebenarnya, bila guna papan ni, dia keliru pada nak masukkan pin tu je. Dia punya pengaturan tak susah mana pun. Yang nak masuk wire ni nak kena masuk betul-betul dia lah. tukar. Okey, itu tips lah sebenarnya. Okey, Hafiz dan juga Zaim. Okey, apa yang berlaku kat sana bro? Silakan. Apa yang berlaku kat sana? Wah, diorang macam kat tempat lain pula kan. Okey, yang itu kenapa dah siap dah atau macam mana? Apa yang anda nak tunjukkan kepada kami semua? Jadi tadi saya baru terangkan pasal baru satu dia punya tempat masuk dia. Jadi Baru ada lagi kita berapa? siap. 99? Ada 3 je. Oh, banyak sangat 99. Ada 3 lagi. Okey, silakan. Jadi yang kedua kita ada Eco. Macam yang abang Akmal sebut tadi. Yap. Eco ni kita sambungkan dengan port S6. Jadi kita sambungkan S6 dekat papan mikro pengawal ni. Okay, seterusnya ada trigger. Kalau trigger kita sambungkan dekat port S7. Last sekali kita ada yang V tu. V tu kita VCC tu kita sambungkan pada port V yang sebaris dengan nombor 7. Okey, jadi kita dah cantumkan semua kabel-kabel dan port kepada yang tempat sepatutnya. Lepas tu apa langkah seterusnya? Hafiz. Jadi langkah seterusnya kita masukkanlah pengatur caraan. Okey. Lepas tu kita buat macam yang cikgu sebut tadi, kita letak tangan. Lepas tu nanti kira jarak Bila dia. nak baca nilai, kena tengok balik pada skrin lah. Okey. Sebab kita tak ada skrin luar untuk baca nilai dia tu. Jadi kita perlukan skrin pada komputer riba lah. Untuk kita baca nilai yang kita nak tu. Okey. Sebab yang kali ini dia tidak ada yang robot-robot bergerak ke Ya, apa, tak ada, tidak tak kan? ada. Yang ini nak bagi tahu kepada anda semua bagaimana untuk ultrasonik itu berfungsi. Betul. Nak masukkan ke tempat yang mana sepatutnya supaya nanti bila kita dah siapkan kita punya robot, tiba-tiba kenapa kita punya sensor ultrasonik itu tidak berfungsi? Di Itu cara sinilah. untuk cuba uji dia lah. Dia nak uji berfungsi atau tidak. Okey, cikgu. Saya pun nak tengok juga sama ada saya ni berfungsi ke tidak. Okey. Kita berhenti rehat dulu pada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dekat mana cikgu? Kelab Dan persatuan. iya. Akmal? Akmal pergi mana ni? Lah, kan saya tadi dah ambil ni pas kebenaran keluar pelajar ni pergi ke tandas, cikgu. Cikgu tengok asyik hilang je pas ni tau. Asyik. Akmal keluar ke Akmal buat main ni dengan pas ni?
Tanya diorang cikgu. Cikgu tanya diorang. Diorang yang ajak saya keluar cikgu. Kenapa ajak saya keluar? Saya nak belajar tau. Saya ni pelajar contoh. Apalah. Okey, baik. Alright, masa kita menyaksikan Kelab dan Persatuan. Mungkin anda semua tertanya-tanya kan, dah kenapa pasal PAS kebenaran keluar pelajar ni asyik hilang je kan cikgu? Betul. Agak-agaknya lah. Boleh tak kalau kita cipta satu inovasi ataupun satu rekaan yang kad ini sentiasa ada je, dia tak hilang-hilang. Boleh cikgu? Boleh. Kita kena cuba. Ya, apa yang kita nak buat ni cikgu? Okey. Ini saya rasa antara projek yang mudah lah. Ya. Kita panggil card holder. Apa dia? Pemegang kad. Pemegang kad. Cikgu tanya saya pula. Kad pemegang ataupun pemegang kad? Pemegang kad. Akan gantunglah di setiap kelas. Okey, contohlah saya buat gantung. konsep dia macam ni lah. Okey, Ni saya tak tunjuk. on lagi lah. Saya tunjuk je dulu. Okey. Okey, bila ada kad ni, lampu LED ni akan menyala hijau. Okey. Maksudnya kad tu ada lah. Tapi bila kad ni tak ada, maksudnya murid keluar menggunakan kad, okey, dia akan lampu merah lah. Dan buzzer ni akan bunyi. Jadi bagusnya bila kita buat buzzer ni bunyi, murid yang keluar tu dia tak boleh keluar lama lah kelas tu. Sebab mesti murid-murid lain dalam kelas tu serabutnya, bisingnya lah. Maksudnya kita boleh hadkan lah murid ni kalau dia nak pergi tandas contohnya 5 minit je ke. Ataupun dia jumpa cikgu mana ke, dia ada masa dia je. Kalau tak murid-murid ni mulalah hilang, asyik keluar kelas je. Kenapa yang hilang tu cikgu pandang saya? Saya tak hilang cikgu. Saya ada kat sini kan. Tapi sekejap cikgu. Maksudnya projek ini dia menggunakan sensor lah kan? Ya, guna sensor. Sensor apa tu cikgu? Yang mana satu? Adakah ultrasonic, ultraviolet, ultra ungu ataupun ultraman? Kalau aku boleh nampak ni ada apa? 1, 2, 3. Tunjuk dekat murid-murid tu. 1, 2, 3. Okey, satu tu yang tu mata dia. Okey, ultrasonic. Ultrasonic tu lah. Okey, Lepas ini. tu ada Apa ni? Oh, yang buzzer tu. Okey, buzzer. Buzzer, Ataupun pembas. pembas. Okey, ini. Yang itu lampu tu, tu cikgu, lampu sulur. Lampu isyarat cikgu, LED. Okay, lampu isyarat LED. Jadi inilah. kita combine ataupun kita gabungkan ketiga-tiga. Jadi dia agak orang kata rumit sikitlah, complicated sikitlah. Tapi kita boleh cuba sebab kita gabung. Ya. Kalau kita buat satu-satu dia lebih mudah. Ya. Cuma yang ini projek ni saya guna kotak kayu je. Kita cari bahan-bahan yang kita semula je. Jimat, tak perlulah nak cari papan lain ke. Ambil je bahan apa yang sedia ada. Janji adalah motherboard ni. Ya. Ini macam agak rumit sebenarnya cikgu sebab kita gabungkan ketiga-tiga perkara yang kita dah belajar tadi kan. Daripada ultrasonic, daripada pembas dan juga yang LED tu jadikan satu projek yang berguna untuk murid-murid boleh gunakan dalam kehidupan seharian kan. Okey, cikgu, kita nak tengok carta ahli dia. Kalau saya dapat lihat dekat situ kan. Ui, memang agak pendek sebenarnya ya. Mungkin cikgu boleh terangkan apa sebenarnya yang berlaku di carta ahli itu. Carta ahli ni ada dua pilihan. Baik. Pilihan yang pertama jarak kurang daripada 3. Okey. Maksudnya jarak kurang daripada 3 tu bila kad ada lah. Okey, yang kedua jarak tu lebih daripada 3 maksudnya bila kad tiada. Ya. Jadi bila kad ada, kita akan buat LED merah tu padam ataupun tak menyala tapi LED hijau tu menyala. Itu menunjukkan kad tu ada lah. Jadi kita kena buat dua-dua. Okey. Okey, yang kedua, bila jarak tu lebih daripada 3 ataupun masa kad tu tiada. Jarak lebih daripada 3 tu Jauh lah. 3 cm, 3 cm. Oh, jarak lebih daripada 3 cm. Biasa dia baca dalam cm. Okey. Bila jarak tu lebih daripada 3 cm, banyak sikit lah. Yang pertama, lampu merah tu akan menyala. Yang kedua, buzzer pun akan bunyi. Cumanya, buzzer tu boleh buat dua pilihan lah. Sama ada kita nak bagi dia bunyi selama-lamanya ataupun bagi dia bunyi sekejap-sekejap. Saya sebenarnya risau dekat emosi guru itu kalau dia dengar bunyi buzzer lama kan. Kalau bunyi selama-lamanya, bukan emosi guru je. Emosi murid lain pun mesti terganggu. Baik, dapat lihat akan carta aliran tersebut. Ada dua cara kan. Nak bunyi yang lama-lama ke ataupun bunyi kejap. Okey. Jadi Zaim, Hafiz, mungkin dah boleh tunjukkan bagaimana berlakunya ataupun fungsi dia kalau kita letakkan kad dan juga bila kita ambil kad daripada tempat pengantungan kad tersebut. Boleh cikgu? Okey, baik. Sambil-sambil diorang tengah ni menyetap cikgu.
Sambil-sambil diorang tengah apa ni cikgu? Tengah siapkan. Tengah siapkan projek dia ini punya kan? Projek, saya tunjuk dululah. Iya. Menjadi ke tidak. Okey. Oh. Okey, tu ada. Sekarang lampu menyala. Dia tak bunyi. Oh, tadi ada cikgu, tadi ada. Cuba lagi sekali cikgu, lagi sekali. Tadi ada. Tu. Tu lampu merah. Okey. Dia arus tak masuk elektrik. Oh, dia tak masuk. Sekejap saya masukkan. Masukkan. Lambat sikit saya Masukkan. bunyi. Okey, yang ini sebab kad dia ada. Kita kan? Okey, kalau kad ada, kad kalau ni. kad ada, mari kita tengok menjadi ke tidak. Oh. Dia agak ni sikit. Oh. Itu. Nyala hijau. Nampak? Okey. Nyala hijau. Okey. Cikgu boleh buat lagi sekali tak cikgu? Okey, ini kad tak ada. Kad tak ada. Merah dah ada bunyi. Dengar bunyi dia tadi kan? Okey, dia merah. Kad tak ada. Ya, tahu kad tak ada Kad sekejap. tak ada, Si Hafiz belum balik tandas lagi. Ya, la ilah. Okey, kejap. Okey, Hafiz pun balik, dia letakkan. Lepas tu dia itu. Okey. Cumanya kad saya ni mungkin kadang-kadang dia tak detect. Okey, mungkin sebab pada jarak yang saya gunakan. Cikgu tak salah, kad yang salah cikgu. Cikgu jangan risau. Dia bergantung pada kita punya coding jugalah pada jarak tu. Hebatlah cikgu kan. Nampak tak bagaimana daripada lampu LED, pendera ultrasonik dan juga pembas itu tergabungkan dan menghasilkan satu projek yang unik sebenarnya bagi saya, kan? Okey. Yang ni unik ke tak unik? Abang ni nak tengok macam mana? Boleh? Okey. Silakan Hafiz. Okey, Hafiz pun masukkan. Yang mana mereka tadi pun dah melakukan apa cikgu coding? Ya, betul. Pengatur caraan. Okey, dia masukkan. Baik. Sekarang ini perhatikan betul-betul tidak ada kad di dekat pegantungan tu cikgu. Pegantung dia. Pegantungan dekat sinilah. Tempat gantung tu kan. Okey. Nampak Hafiz bertungkus lumus untuk menyiapkan projek ini. Okey, dah boleh dah ke? Itu dah cikgu tadi ada merah cikgu. Terus menyala hijau. Yang mana bunyi dia? Bunyi pembas tu ataupun buzzer. Okay. Cabut balik Sebab kabel. masa tinggal lagi 5 4 3 2 1. Okey, boleh ke? Cikgu, saya rasa ini merupakan perkara biasa, betul? Biasa. Kadang-kadang dia memang teknikal ni biasalah, memang selalulah. Yeah. Susahlah kita nak cakap buat je sekali projek tu terus jadi. Betul, cikgu. Takkannya. Macam apa kata mana-manalah syarikat lain pun bila nak keluarkan satu produk banyak R&D. Takkan sekalinya. Ya, R&D, research and development. Ya. Inilah kot. Okey, Cikgu Miza, saya rasa saya ada bunyi. Saya cakap je dia ada bunyi. Okey. Alright, perhatikan betul-betul. Okey, mungkin Hafiz tangan kanan awak tu mungkin boleh angkat sedikit. Murid-murid tak nampak. Okey, cuba letakkan. Okey, ni tak ada. Okey, sekarang ada. Okey. Itu warna hijau. Okey, kita bagi tepukan. Ya, berpeluh-peluh. Okey, dia tahu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini baru dalam studio keadaan dia kan. Bagaimana kalau keadaan di dalam kelas yang sebenar? Saya pasti lain cikgu jadinya. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu sebab dah ajarkan kepada saya dan juga kepada murid tentang ilmu dunia robotik ni. Ya, kita tahu robotik ini memang sekarang ni semakin berkembang cikgu. Betul, semakin dan berkembang. Banyak syarikat-syarikat mengejar kan untuk bagaimana nak inovasikan lagi mengenai dunia robotik ini. Jadi cikgu, yang terakhir mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada murid-murid apa yang kita belajar sepanjang lab robotik ini. Silakan. Okey. Robotik ni, bila kita sebut robotik ni biasanya memang lebih kepada coding lah. Yep. Dia coding dan teknikal ni orang kata cara pasang robot, main dengan wayar. Jadi kena ada minat lah siapa yang nak. Sebab dia perlukan komitmen yang lama dan buat robot ni dia bukan 5 minit, sejam, kadang-kadang dia bertahun-tahun. Ya, kadang-kadang bertahun, kadang-kadang bila kita buat tu tak dapat cara, kita penat rehat dulu, sambung pula besoknya. Jadi siapa yang ada peluang dan kalau boleh pupuk minat ni sebenarnya daripada anak-anak kecil lagi. Ya, dia juga bergantung kepada kalau bola tu habis pukul berapa. Kalau bola habis lambat, itu yang orang datang lambat tadi cikgu. Dan kalau kita nak ajar untuk anak-anak kecil, tak semestinya kita kena guna wire-wire macam ni. Betul. Kita cari yang orang kata
produk yang ataupun bahan yang lebih kurang bentuk teknikal macam guna Lego ke pasang-pasang. Sebenarnya daripada situ boleh pupuk minat dah anak-anak. betul. Anak saya sendiri pun saya nak buat macam tu jugalah. Ya, kan saya rasa ini merupakan salah satu ilmu yang semua orang kena dapat Kena ataupun dapat. kena kejar Ya, kan. kena kejar. Sebab kita nak lawan apa kata Teknologi. Ya, teknologi dekat negara-negara yang lain yang maju. Betul. Kalau kita tengok Jepun pun dah robot diorang pun dah berkembang lah. Robot orang sekarang cikgu, robot orang dah lain dah cikgu. Betul. Bukan setakat hantar makanan. Kadang-kadang ada hantar kereta pun ada juga. Macam-macam. Robot diorang siap boleh ada kat rumah tolong buat kerja diorang lagi. seronoknya. Kita kalau boleh macam tu lagi lah. Ya, insyaAllah satu hari nanti cikgu. Kita doa sama-sama. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Miza cikgu. Okey. Minta maaf cikgu kalau saya ada tersilap kata, terkasar dan sebagainya. Selamat Hari Raya cikgu. Dan juga kepada Hafiz dan juga Zaim cikgu. Kita kena bagi tepukan kepada mereka cikgu sebab mereka telah bertungkus lumus untuk menunjukkan kepada anda segala projek-projek yang kita lakukan sepanjang kelab robotik ini. Baiklah, sampai di sini saja. Kita akan jumpa lagi insya-Allah kalau ada rezeki lagi cikgu InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri, Cikgu Miza, Hafiz dan juga Zaim. Assalamualaikum. Ingat sentiasa jaga diri. Bye-bye.